Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqi ma'suman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba aw kama qala. Yang kita hormati Tun Haji Ismail bin Razali, pengurusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid, yang kita muliakan barisan para imam serta petugas-petugas masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas pelbagai nikmat yang telah sedang dan akan kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberi hidayah petunjuknya kepada kita sehingga kita mampu untuk menterjemahkan rasa bersyukur yang ada dalam hati kita dalam bentuk kita kembali melakukan amal-amal soleh, kembali kita melakukan amal-amal ibadah, dan juga kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ucapkan tadi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Ramadan al-Mubarak memiliki pelbagai nama ataupun gelaran. Di antaranya disebut sebagai apa? Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan dikenali sebagai Syahrul Ibadah. Yang dimaksudkan, yang dikehendaki daripada perkataan Syahrul Ibadah ialah bulan di mana kita diharapkan dapat memperbanyakkan dan memperelokkan ataupun membetulkan amal-amal soleh ataupun amal-amal ibadah kita. Jadi maksud dan kehendak apabila kita diberi kesempatan dan peluang untuk berada dalam bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan dua perkara ini dapat kita laksanakan, yaitu memperbanyakkan dan memperelokkan amal-amal soleh dan ataupun amal-amal ibadah kita. Kenapa? Seperti yang kita sedia maklum, di bulan Ramadan pahala-pahala amal soleh ataupun pahala amal-amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat rugilah seandainya kita berpeluang untuk berada di bulan Ramadan namun kita tidak memanfaatkan dengan sebaik mungkin, yaitu all out dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita melakukan perkara-perkara yang difardukan kepada kita ataupun perkara yang disunatkan kepada kita untuk melakukannya. Insyaallah selawat dan salam ke atas junjungan besar kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat. InsyaAllah kita teruskan lagi perkongsian kita, kupasan kita seputar tajuk 40 nasihat terbaik penyubur iman yang mudah-mudahan dapat kita jadikan panduan, dapat kita jadikan peringatan dan seterusnya motivasi dalam kita melakukan kerja buat di dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita sambung lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita mengulang sedikit Perbezaan di antara kedua-dua keperluan ini ialah manusia memerlukan harta dan wang ringgit untuk mencapai semua yang dihajati di dunia. Di akhirat pula, manusia perlu mengumpulkan sebanyak-banyak pahala sebagai jaminan untuk hidup bahagia di sana. Seperti yang kita bicarakan di pertemuan-pertemuan yang lepas, ada beberapa hal mungkin kita masih ingat, mungkin kita dah lupa. Yang pertama, kita hidup di dunia, dan kehidupan di dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Bahkan ada sebahagian mereka yang memang dihidupkan sementara, sekejap. Dan ada sebagian pula mereka hidup lama, tetapi merasa amat sekejap. Dan bukti dah ada di depan mata kita. Dulu kita mungkin remaja, pejam celik, dah kahwin, pejam celik, dah beranak pinak kita. Macam saya sendiri, tahun 1989 datang ke Bintulu ini, di surau yang kecil. Bila tarawih, rami-rami kita turun, bunyi surau kayu. Datang sebagai remaja. Sekarang ini pejam celik, dah putih juga janggut. Bukan sekadar dah kahwin, bukan sekadar dah ada anak, tetapi dah ada cucu pun sekarang. Sebahagian daripada tuan-tuan yang saya kenali, dulu gagah semua. Sekarang sebahagian dah berjalan macam penguin dah. Masing-masing faham sajalah. Alignment lari, balancing lari. Mana jadi sikit kekuatan kita diambil balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mungkin kita perasan, mungkin kita tidak perasan bahawa masa dalam kehidupan kita berlalu begitu pantas. Begitu pantas. Kadang-kadang kita kononnya berangan-angan, mun umur aku sekian, aku nak mula macam tu, sepatutnya aku mencapai macam tu. Umur aku sekian pun macam biar. Kononnya plan ataupun perancangan ataupun azam kita. Tetapi masa berlalu tanpa kita sedari, rupa-rupanya kita tidak memanfaatkan kesempatan dan peluang yang Allah SWT berikan kepada kita, sehingga kita tidak fokus dengan usaha kita untuk mencapai target dalam kehidupan kita. Sekarang kita mengatakan dah 40, dah veteran dah umur aku tu. Ada yang mengatakan 50, ada yang 60, ada yang merasa tersindir. Tersindir macam ni, dah subsidi dah umur kita tu. Nunggu apa? Nunggu kena transfer oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan sama ada di dunia tu dan di akhirat nanti, masing-masing ada keperluan. Masing-masing ada keperluan. Keperluan hidup di dunia, keperluan hidup di akhirat. Namun matlamatnya satu. Sama ada keperluan hidup di dunia ataupun keperluan hidup di akhirat, satu je matlamatnya, kita nak hidup selesa. Sama ada di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Kita di dunia tu, kita try our best semampu mungkin untuk apa? Untuk menjadikan kehidupan kita baik ataupun selesa. Baik. Di akhirat lebih-lebih lagi lah. Lebih-lebih lagi. Sebab apa? Lebih-lebih lagi kita perlu memberi perhatian. Di dunia tu mungkin kita termasuk dalam golongan mereka yang diberi keselesaan ataupun kesenangan sewaktu menjalani kehidupan. Tetapi mungkin sebagian kita tidak seperti yang kita harapkan, yang kita impikan, yang kita mau. Mungkin kesulitan demi kesulitan yang kita lalui di dalam kehidupan tu. Kesusahan demi kesusahan yang kita hadapi di dalam kehidupan tu. Jadi, simple question, adakah apabila kita telah menghadapi kesulitan, kesusahan dan kepayahan hidup di dunia tu, adakah kita nak meneruskan mewarisi kesusahan hidup di dunia tu di akhirat kelak? Ataupun dalam arti kata lain, di dunia tu kita susah, adakah kita nak susah juga di akhirat?
Soalan dia si perlu dijawab. Sebab jawapannya pasti no ataupun tidak. Ni si lah kata kita nak. Udah di dunia tu aku susah, si kan adalah aku nak susah juga di akhirat. Baik. Di dunia tu disebut apa? Di dunia tu kita akan berusaha semampu mungkin untuk memiliki sesuatu yang boleh menyenangkan kita, yang boleh memudahkan kita, yang boleh menggembirakan kita, yang boleh membahagiakan kita. Apa contohnya? Si lain yang bukan duit lah, fulus, sen. Kita perlu kepada duit, wang ringgit, harta benda, jawatan, kedudukan. Itu semua insya-Allah boleh memudahkan, menyenangkan dan menyebabkan kehidupan kita di dunia tu agak selesa. Mukausin senyum telau. Au-kausin faham-faham aja. Sebab dia selalu menggunakan saya tu sebelum Covid lagi udah PKP. Sebelum Covid lagi udah PKP. Poketku pokai. Sebelum Covid. Yan kau daya poketku puang. Si ni nunggu Covid. Dari dulu lagi, muka ustaz tu. Muka au kausin jagoi lalu ustaz. Kelak diberi Tuhan menasih au kausin baru kita tahu ustaz. Ada orang pada manusia, jangan madas ada duit ustaz. Kelak Allah pada menasih berduit baru kita tahu. Okey, untuk kesenangan hidup di dunia tu memang kita mau duit. Dan ada di antara kita tu nya all out. Nya bersungguh-sungguh mencari duit. Mencari harta, mencari kedudukan, pangkat serta gelaran. Semuanya untuk apa? Seperti saya katakan tadi, untuk kesenangan, keselesaan dan kemudahan kita hidup di dunia. Dan semuanya tadi all out dalam mencari duit, all out dalam mencari harta, all out dalam mengejar pangkat, kedudukan, gelarannya salah. Tidak salah dan dihalalkan di dalam Islam. Kalau kita mengejarnya, kalau kita mencarinya, kalau kita mengumpulnya sesuai dengan aturan atau panduan agama. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, yang namanya manusia itu semuanya lurus. Ada yang bengkok. Ada yang lemah imannya, tetapi nak juga kaya, nak juga senang, nak juga mudah dalam kehidupan, nak juga selesa, dan yang simok susah. Maka ada sebahagiannya melakukan dengan cara 3H. Halal, haram, hantam. Halal, haram, hantam. Siknya peduli. Sebab biarlah sampai kini tu kami ingat kata-kata sebagian pekerja kami dulu. Apa katanya? Ong sira, ong telau. Sagah sirah, sagah telau. Kami orang dulu kerja jalan Bintulu Miri. Adalah projek kami orang di jalan Bintulu Miri. Sininya berhenti, sian yang ngerja kebun sayur orang. Buah-buahan orang. Yang paling teruk lagi, ada dalil tanya. Pandai yang ubah ayat Al-Quran. Apa katanya? Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kau hajar aja Datuk. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ngambil yang Allah punya katanya. Pandai-pandainya. Ya walaupun ya berguru sebenarnya si boleh. Tapi ialah kadang-kadang melampau-lampau berguru ataupun mungkin jahil. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Ya sepertinya ngerja. Baik. Ada yang tidak peduli halal haram dalam mereka nak memperolehi wang ringgit, harta benda, kedudukan, jawatan, pangkat dan lain-lain. Walaupun benda itu halal sebenarnya, dibolehkan di dalam Islam, tetapi ada aturan mainannya. Tidak boleh yang kau baik telawah, boleh ibaklal. Boleh ibaklal sekati aja.
Jadi kita kena cuba untuk mendapatkan sama ada wang ringgit, harta benda yang lain-lain dengan cara yang diizinkan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam itu bukan sekadar agama, tetapi dia adalah way of life. Yang dimaksudkan dengan way of life adalah semua aturan kehidupan kita, semua kerja buat yang kita lakukan dalam kehidupan kita ada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ibaklal. Apa maksudnya dia? Dalam berakidah ada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, ada contoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam soal kita beribadah termasuklah mencari rezeki, mencari wang ringgit, mencari harta benda, itu pun ditunjukkan, dipandukan oleh Islam. Tidak boleh sembarangan. Demikian juga kita berakhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan akhlak kita dengan sesama makhluk. Sebab itulah Islam bukan sekadar agama, tetapi Islam adalah way of life. 24/7 di dalam kehidupan kita mesti bernilai agama, mesti bernilai ibadah. 24 jam 7 hari seminggu. Maknanya si ada satu saat pun, si ada 1 minit pun, si ada 1 jam pun, si ada 1 hari pun, si ada 1 minggu, bulan dan tahun yang berlalu pasti mesti seharusnya memiliki nilai ibadah. Maknanya akan menjadi pahala ataupun dosa bagi seorang mukmin. Kalau kita mampulah, tetapi sebagai manusia biasa, di dalam satu hadis dhaif, disebut kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah sang pendosa dan sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang mau bertobat. Maknanya tadi, walaupun kita diberi masa 24 jam tadi, sepatutnya digunakan untuk ibadah. Kadang-kadang tergelincir juga kita kan, tergelincir. Kadang-kadang cun nak dipolah kita, kadang-kadang sik berapa cun, kadang-kadang memang salah sama sekali. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar kepada kita apabila kita ngam betul sesuai kerja buat kita dengan kehendak Allah dan Rasulnya, teruskan. Tapi bila berlaku tergelincir, maka kita dia anjurkan untuk melakukan 2 benda. Yang pertama, kita muhasabah. Muhasabah maksudnya kita cek diri kita pun. Kemudian kita berusaha untuk bertaubat. Dan mukadimah kepada taubat, si lain nasi bukan adalah kita memperbanyakkan istighfar kita. Bila berlaku kesilapan, kita tidak melaksanakan tanggungjawab sebagai mukmin muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sukses. Bila berlaku kesilapan, kita diminta untuk bermuhasabah dan bertaubat. Dan mukadimah, saya ulangi, mukadimah kepada taubat adalah kita kita beristighfar sebanyak mungkin. Saya ulangi ya, istighfar tu minat macam-macam cara kita beristighfar. Yang paling pendek, astaghfirullah. Paling pendek 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Panjang sikit. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Panjang lagi adalah silakan kita mula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang lalu pakai yang nombor 1 aja lu minat macam. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa istimewanya kita beristighfar? Yang pertama, insyaallah pasti kita akan mendapat pahala. Yang kedua, kita akan ditingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mendapat keampunan ataupun kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan diri saya dan sidang jemaah sekalian, start daripada hari itu, dan saya yakin mungkin sebelum daripada itu tuan-tuan dah start istighfar pun. Sebab barang siapa yang biasa ataupun tidak membiasakan dirinya beristighfar di bulan-bulan lain,
Dan apabila nya masuk dalam bulan Ramadan, nya mengharap nya dapat memperbanyak dan memperelokkan istighfarnya. Sorry. Sebab apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, sama ada kuantiti dan kualiti, defend kepada apa yang telah kita usahakan di sepanjang 11 bulan sebelum masuk Ramadan. Maknanya kalau sahabat dulu, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat, bila berakhirnya Ramadan 6 bulan daripada Syawal, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, dan nyapa sentiasa berdoa, memohon dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila berlalu Ramadan, satu permintaannya supaya ibadah-ibadah yang dilakukan di sepanjang bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 6 bulan. 6 bulan sebelum selepas Ramadan, minta maaf. 6 bulan selepas Ramadan, Syawal startnya, sentiasa daily, hari-hari minta supaya Allah terima amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang dipola di sepanjang bulan Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, nya dah berdoa, minta dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan al-Mubarak, Syahrul Ibadah. Kita bulan apa? Bulan Rajab dan Sya'ban aja kita minta Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban aja kita minta. Padahal ikut sunnahnya 6 bulan sebelum Ramadan dah start kita memperbanyakkan istighfar daripada biasa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan Ramadan al-Mubarak, Syahrul Ibadah. Baik. Kita tengokkan lagi ya. Yang disebut saya tadi, keperluan hidup hidup di dunia seperti wang ringgit, harta benda, jawatan, pangkat, kedudukan, pekerjaan adalah untuk kesenangan dan kemudahan hidup di dunia. Di akhirat nanti kita juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keperluan untuk hidup di sana adalah berbeza. Kita ambil simple lah. Kalau menurut kebiasaan kita, kepahaman kita, untuk hidup selesa selepas bersara. Untuk cerita orang bekerja lah, orang bekerja kerajaan lah ataupun swasta. Untuk kemudahan keselesaan hidup kita selepas bersara, kita try our best untuk saving, untuk menyimpan sebanyak mungkin. Sama ada dalam KWSP ataupun dalam bank, ataupun kita mula pelaburan-pelaburan, ataupun kita membuat bisnes-bisnes. Untuk apa? Untuk kesenangan hidup kita di hari tua, pasangan kita, dan juga mungkin ampit-ampit untuk anak-anak zuriat keturunan kita. Ia persiapan kita, ia yang kita usahakan. Untuk apa? Supaya apabila kita melewati hari-hari tua, kita tidak susah. Bila kita dah umur 60, 65, kita ada duit diimpun. Si mengharapkan duit orang lain, anak-anak kah, adik-beradik kah, ataupun daripada pihak-pihak lain. Kalau kita ada saving dan ada simpanan. Tetapi seperti yang kita tahu, si semua orang berpeluang untuk menyimpan. Si semua orang direzekikan dengan simpanan yang sepatutnya ataupun yang cukup. Munda, si lah sepanjang PKP itu kita nanggakan. Ada yang minta bantuan, ada yang si segan silu yang menyatakan bahawa mereka memerlukan pertolongan. Bahkan ada yang terpaksa mengangkat bendera putih. So far tu saya si tahulah, mungkin mata saya buta, mungkin saya si nampak di Kampung Baru tu adalah saya nanggar orang angkat bendera putih. Sebab apa? Alhamdulillah, bukan nak muji, bukan nak mengampu, bukan nak mengejek lah. Di Kampung Baru tu memang agak smart sikit dalamnya apa? Dalamnya menggerakkan kerja-kerja kebajikan, membantu dan menolong mereka yang terkesan oleh COVID di sepanjang PKP yang lepas. Tahniah, mudah-mudahan segala amal
apa yang dah telah dilakukan di sepanjang PKP ya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda sama ada di dunia tu ataupun di akhirat nanti. Ingat, apabila kita melakukan amal soleh, semestinya di akhirat saja kita dibalas. Di dunia tu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Jangan kita fikir bila kita beribadah, bila kita melakukan amal soleh, bila kita melakukan kebajikan, bila kita melakukan perkara-perkara yang baik, bukan sekadar di akhirat kita akan mendapat balasan. Di dunia tu pun Allah akan beri juga. Cumanya di akhirat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ialah yang kita peroleh apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulnya merupakan pelaburan yang amat menguntungkan dan keuntungannya akan dapat diraih berlipat ganda di akhirat nanti. Itu yang seperti yang saya sebutkan tadi, saya ulangi ya. Setiap kepatuhan dan ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasulnya merupakan pelaburan yang amat menguntungkan dan keuntungannya akan dapat diraih berlipat kali ganda di akhirat nanti. Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau persiapan di dunia tadi untuk kita sukses di dunia, untuk kita senang di dunia, supaya kita susah di dunia, kita melakukan usaha mengumpul duit, mengumpul harta ataupun jawatan itu ini untuk dunia. Tetapi di akhirat, untuk kesenangan akhirat, jelas disebut kita perlu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kerja buat baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya, kalau kita melakukan amal ibadah, kita mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahala itu yang kita harapkan dapat dijadikan modal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Dan mukadimah ataupun permulaan kepada kehidupan di akhirat adalah di alam barzakh. Sebelum kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita ditransit sementara di alam barzakh ataupun di alam kubur. Dan di alam kubur seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan dinyatakan oleh para ulama, di alam kubur dua hal akan berlaku. Di situ ada namanya nikmat kubur, dan di situ juga ada namanya siksaan kubur. Nikmat ataupun siksaan kubur, ia defend, bergantung kepada kerja buat kita di dunia tu. Apa yang kita lakukan sewaktu di dunia tu. Sebab ialah pentingnya tadi dua benda yang saya sebut. Pertama, memperbanyakkan amal-amal soleh. Yang kedua, memperbetulkan amal-amal soleh. Memperbanyak dan memperbetulkan amal-amal soleh. Kena memperbanyakkan amal soleh penting untuk kita memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Apabila kita dihisap, dihitung, tolak campur, kita diadili, lepasnya no bait, no jahit, pahala dosa kita akan ditimbangkan. Jadi, mungkin kita nak nanggat timbangan amal soleh, amal ibadah kita, pahala kita berat, si lain dan si bukan, kita kena memperbanyakkan amal-amal soleh kita. Kita perhatikan kuantiti. Tetapi kuantiti saja tidak cukup. Kita harus memperhatikan kualiti. Sebab itu datang yang kedua. Yang pertama memperbanyakkan, yang kedua kita memperelokkan ataupun membetulkan amal-amal soleh ataupun amal-amal ibadah kita. Kena. Sebab di akhirat kelak mungkin amal-amal tersebut menjadi amal-amal yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan na'udzubillah, kita khawatir seandainya ia menjadi amalan yang mardud. Mardud maksudnya yang ditolak. Ada amalan yang diterima, ada amalan yang ditolak. Simple aja lah. Kita ambil contohnya. Katakanlah di masjid tu ada biro dakwah ataupun biro kebajikan. Tidak biro dakwah dan biro kebajikan tu nak mula satu projek. Kita madalah biro dakwah. Nak mula satu projek. Contoh projeknya tadi,
remaja meniti usia baligh. Contohnya meniti usia baligh, projeknya untuk nak mendedahkan kepada remaja-remaja yang akan memasuki usia baligh. Apa itu baligh dan bagaimana mereka harus melalui ini dan bagaimana tanggungjawab yang perlu mereka laksanakan apabila mereka dah baligh. Maka dihantarlah kertas kerja. Pengurusi pun madah. Okey. Ya, cadangan program yang bagus, tapi tolong submit. Tolong hantar kertas kerja. Maka dia pun dalam seminggu ataupun lebih. Seminggu ataupun lebih dan dia buat kertas kerja. Apakah apabila dihantar kertas kerja yang terus diterima oleh pengurusi, diterima atau macam ni? Kertas kerja yang akan dinilai aja. Sejak businessman lebih tahu lagi lah. Working paper yang akan ditangga dulu, dibaca dulu, diperhati, dinilai. Kalau ternyata sempurna, tidak ada masalah, diterima. Tetapi kalau working paper kertas kerja yang bermasalah, possible kah untuk diterima? Tentu mungkin diterima. Kenapa? Kerana pengurusi dan AJK nyasi mau molah satu program ataupun satu aktiviti yang kelihatannya not well planned ataupun dirancang dengan baik, dan untuk nangga baik perancangannya nya diterjemahkan dalam bentuk kertas kerja yang dipolah. Ya, baru cerita kertas kerja yang nak submit kepada pengurusi. Demikian juga amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia tu, di akhirat kelak nya akan diperhati. Dan di antara yang disebut di dalam hadis amal-amal ibadah yang ditolak ialah solat orang yang tertentu. Ada solat orang tertentu yang dilempar kembali ke muka orang yang kononnya mendirikan solat. Dilemparkan umpama melemparkan percak ataupun kain buruk ke muka orang yang kononnya mendirikan solat, tetapi solatnya ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama menyatakan ada syarat yang menyebabkan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada sebab juga kena amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kalau ada rezeki dan kesempatan, kita akan membicarakan syarat-syarat diterimanya amal kita dan juga sebab-sebab mengapa amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa ini sajalah perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ini bukan satu perkongsian ataupun kupasan baru, sebab sebelum itu pun kita dah bincang dengar. Jadi mudah-mudahan terus dapat jadikan apa? Jadi panduan, dapat jadi peringatan dan motivasi, dan mudah-mudahan juga dapat jadi apa? Muhasabah dalam diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan bekalan untuk kehidupan selepas daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan saya tekankan di sini, kita tak mau kita simak kelak kita SS. Tahu SS? Syok sendiri. Kita merasa amal kita banyak dah. Fardu steady, sunat steady, cek problem juga. Jangan sampai kita SS syok sendiri, kita merasa amal kita diterima, amal kita okey, tetapi ternyatanya amal kita memiliki kecacatan yang menyebabkan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan, yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap, ada kelemahan saya sendiri, mudah-mudahan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf daripada jemaah yang hadir pada malam ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.